Okey, teknik penghasilan video PDPC, objektif kita ialah untuk melihat macam mana langkah-langkah penghasilan video PDPC. Kemudian macam mana untuk menghasilkan video PDPC yang berkesan. Dan macam mana untuk menggalakkan penlibatan pelajar melalui video. Okey, mula sekali kita tengok dulu definisi video. Video ni adalah satu siri imej berterusan yang disusun dan dimainkan dengan pantas untuk menghasilkan satu ilusi pergerakan. Jadi video ni merupakan salah satu elemen dalam multimedia. Okey, untuk menghasilkan video yang baik kita kena integratekan kelima-lima elemen multimedia berikut iaitu teks, grafik, audio, video dan animasi. Teks tu seperti yang kita tahu macam ni lah contoh teks di atas skrin ni. Okey, teks ni kita kena pertimbangkan dari segi font, size font, jenis font yang kita nak guna, latar belakang, background dengan teks yang kita nak guna. Nah, dia kena kontrol. Okey, grafik ialah gambar lah yang kita nak masukkan dalam video kita. Lepas tu audio ialah suara, muzik latar belakang ataupun suara narrator, orang yang bercakap dalam video. Kemudian video yang kita shoot menggunakan handphone kita atau digital camera. Okey, lepas tu animasi. Animasi ialah objek yang ada pergerakan. Okey, termasuk jugalah slide transition. Tu pun termasuk dalam animasi. Jadi video yang baik mestilah integrate kelima-lima elemen multimedia ini. Okey. Jadi kita tengok langkah-langkah yang betul dalam penghasilan video PDPC. Yang pertama, kita kena tentukan objektif video tu. Okay, dalam satu-satu video tu, apa objektif pembelajaran yang kita nak capai? Apa objektif yang kita nak sampaikan kepada pelajar? Jadi objektif ni kita tak boleh sumbat banyak-banyak objektif dalam satu video. Dia mencukupi satu atau kalau satu objektif tu pendek, kita boleh gabungkan dengan dua objektif dalam satu video. Sebab kalau kita masukkan terlalu banyak objektif dalam satu video, mungkin tak tercapai. Okey. Yang kedua, bina papan cerita ataupun storyboard dan skrip. Okey, bentuk storyboard ni ialah macam ni. Ni papan cerita atau storyboard. Kalau student yang ambil, kalau kita ambil kos multimedia dekat universiti, kita akan belajar lah macam mana nak lukis. Tapi kita yang nak create video pun sepatutnya kena buat juga macam ni. Okey, kita kena lukis. Contoh macam ni lah, saya tunjuk yang bawah ni. Scene satu apa jadi. Guna orang lidi pun tak apa, kita lukis. Kalau tak pandai lukis, kita agak-agak lah conteng-conteng macam tu. Lukis orang lidi, lepas tu orang ni ada dialog dia. Scene 2 jadi apa, scene 3 jadi apa. Ni nak menunjukkan lepas satu scene tu apa yang jadi dalam video kita. Jadi storyboard ni boleh menjadi panduan kepada kita sebelum kita nak shooting video. Apa scene, bentuk scene yang kita nak ambil. Okay, nak ambil dalam bentuk green screen ke, nak ambil pemandangan background dekat luar ke. Okay. Lepas tu mudah untuk kita membuat perubahan di mana-mana sebelum kita buat shooting video yang betul. Okay. Okay, lepas tu kita kena sediakan skrip. Okay, contoh skrip macam ni, kita buat table, ada 2 kolom macam ni. Ada voice over. Voice over ni maksud dia apa dialog yang kita nak bercakap dalam scene tu dan action, apa tindakan kita. Nah, contoh voice over yang pertama, hello and welcome to this tutorial on how to use the default calculator on your Mac. So action dia apa? Kita tunjuk fade screen recording ataupun nak tunjuk calculator ke. Ni contoh kita nak sediakan skrip. Skrip ni dapat membantu kita melancarkan percakapan kita lah. Kita tak ada okey kan. Tersekat dan sebagainya. Okey. Kalau nak tanya boleh interrupt saya lah.
Langkah yang ketiga ialah merekod atau mengumpulkan elemen multimedia lah. Di sini merekod ni maksud dia, contoh kita nak buat green screen, kita kena pergi record video lah depan green screen. Kalau kita nak buat ambil video di luar dekat padang sebagainya, kena pergi syuting dekat padang lah. Lepas tu apa lagi yang kita kena kumpul ialah kita boleh rakam suara narrator. Kalau nak rakam dulu, kalau tak mau masuk sekali dengan video, dan kita boleh dapatkan muzik latar belakang. Muzik latar belakang yang sesuai, grafik, gambar-gambar yang bersesuaian yang kita nak masukkan dalam video. Okey, dah dapat semua bahan-bahan elemen multimedia yang kita nak masukkan dalam video tu, bolehlah kita edit video. Okey, edit video ni maksud dia kita nak cut video tu, nak cantum, nak masukkan teks, nak masukkan transition. Nak edit video kita guna apa? Kita guna software lah. Software untuk edit video, contoh macam Filmora. Okey, apa lagi? OBS. Macam-macam lagi lah software untuk edit video kan. Nanti lepas slot yang berikutnya pun kita akan belajar lah guna software untuk edit video. Lepas dah edit, dah hasilkan seketul video tu dalam format MP4 dan sebagainya, kita bolehlah kongsi video tu, sama ada kita nak upload dia ke YouTube ataupun kita nak letak kat Google Classroom untuk student tengok, ataupun kita just share dalam WhatsApp saja. Okey, so ini langkah-langkah yang betul untuk menghasilkan video PDPC. Jadi kalau kita ikut langkah-langkah ni, taklah kita patah balik, ambil video lepas tu edit, sekejap lagi patah balik, macam tu nah. Okey, seterusnya. Okay, pantang larang dalam penghasilan video PDPC. Ada pantang larang dia kalau kita nak hasilkan video ni, bukan setakat video PDPC saja, video-video lain pula. Okey, yang pertama, jangan memuat naik semula video yang bukan milik kita sendirilah. Tak boleh, sebab video ni dia ada hak cipta dan kita boleh kena saman. Okey, yang kedua, jangan guna lagu orang tanpa kebenaran. Guna lagu contoh artis mana-mana lah, kita kena ambil lagu yang macam mana kalau kita nak jadikan dia muzik latar belakang dalam video kita. Kita kena cari yang free. Yang free. Kalau kita guna lagu orang, bila kita contoh kita uploadkan video tu ke YouTube, YouTube akan bagi amaran kepada kita, dan kalau kita dapat income daripada video tersebut, income tu akan masuk ke akaun lagu orang tu, lagu di mana kita guna tu. Bukan dapat kat kita income tu, dapat dekat artis di mana lagu tu kita guna. Okey. Yang ketiga, jangan guna gambar orang lain. Contoh kita guna artis, orang terkenal tanpa kebenaran bertulis. Ni tak boleh, salah. Sekejap kita kena saman, sekejap tak pasal-pasal pula. Okey, next. Okey, video PDPC yang berkesan. Ini bukanlah daripada saya, tapi saya merujuk kepada kertas kajian yang bertajuk Effective Educational Video yang ditulis oleh Cynthia J. Brim, iaitu Assistant Director Center of Teaching. Dalam kertas kajian tu, Cynthia ni adalah bagi poin-poin, dia menceritakan video PDPC yang berkesan. Jadi saya merujuk kepada kertas kajian beliau. Okey, menurut Cynthia, daripada kajian yang telah dibuat oleh beliau, berdasarkan kepada teori kognitif load, hasil daripada kajian suela dan rakan-rakan, otak manusia terdiri daripada 3 bahagian, iaitu sensory memory, working memory dan long term memory. Sensory memory, dia akan menerima maklumat daripada auditory channel dan visual channel. Auditory channel ni maksud dia menerima maklumat dalam bentuk suara. Visual channel menerima maklumat daripada bentuk pandangan kita.
Okey, lepas tu maklumat ni akan dihantar kepada working memory. Di dalam working memory, dia limited capacity. Capacity dia terhad. Di dalam working memory inilah maklumat-maklumat tersebut akan diproses dan kemudian dihantar kepada long term memory untuk jangka masa yang panjang. Di sini baru kita maklumat yang masuk dalam otak kita tu akan disimpan dalam jangka masa yang panjang lah. Okey, teori kognitif ni dikaitkan pula dengan teori multimedia learning. Jadi, menurut teori multimedia learning, dengan menggunakan auditory channel dan visual channel dengan sepenuhnya akan dapat meningkatkan maklumat yang diproses di dalam working memory. Jadi, kita dalam video yang kita nak hasilkan tu, kita kena fikir macam mana kita boleh gunakan sepenuhnya auditory channel dan visual channel tu supaya maklumat yang berkesan hanya akan dapat diproses dalam working memory dan seterusnya dihantar kepada long term memory. Jadi kedua-dua channel ni kena guna sepenuhnya supaya maklumat yang berkesan dapat di-capture dalam otak pelajar. Seterusnya simpan ke long term memory. So dalam video kita tu kita nak buat macam mana? Jadi supaya kedua-dua channel ni digunakan dengan berkesan ada 4 cara. Saya tak tahu nak terjemuh dalam bahasa Melayu. Yang pertama signaling atau cueing. Yang kedua pecahan tajuk atau segmenting. Yang ketiga weeding. Kemudian yang keempat modaliti sepadan atau matching modality. Okay, kita tengok satu persatu. Keempat-empat benda ni perlu dimasukkan dalam video kita lah supaya pelajar dapat capture maklumat dengan lebih berkesan dan disimpan dalam otak dia. Okay. Okay, yang pertama signaling atau cueing, iaitu macam mana dengan menggunakan teks di atas skrin atau simbol dengan highlight maklumat yang penting. Okay. Teks yang kita nak masukkan di atas skrin dalam video kita tu tak boleh terlalu banyak sangat dalam satu masa. Kita boleh masukkan teks macam keyword sahajalah. Okey. Kemudian menggunakan keyword, kemudian kita guna teks yang bertukar warna. Bertukar warna, okey, semasa video tu dimainkan. Dan kita boleh juga menggunakan simbol yang memberikan tumpuan kepada suatu maklumat atau kawasan. Maksud dia contoh macam maklumat yang teks yang penting kita masukkan dalam kawasan ada kotak, ada bulat dan sebagainya. Kemudian kalau kita nak terangkan langkah-langkah untuk buat sesuatu lah, contoh langkah fotosintesis, kita senaraikan mengikut nombor satu persatu. Itu adalah lebih baik. Jadi bila kita guna kaedah signaling atau cueing ni akan membantu pelajar untuk target maklumat tertentu sahaja daripada keseluruhan maklumat di dalam video untuk diproses di dalam working memory tadi. Jadi otak pelajar akan dapat target maklumat yang penting saja daripada keseluruhan maklumat yang dia tengok dalam video tu dan akan disimpan dengan lebih lama dalam long term memory dia. Okay, next. Pecahan tajuk atau segmenting. Ini maksud dia kita pecahkan objektif pembelajaran kepada beberapa video. Jangan kita sumbat banyak sangat objektif pembelajaran dalam satu video tu sebab nanti tak akan tercapai matlamat. Mungkin pelajar tak dapat capture ke semua lah. Yang ni nanti sekejap lagi saya terangkan dengan lebih lanjut. Yang seterusnya weeding. Iaitu kita kena elakkan maklumat yang kita rasa menarik tetapi sebenarnya dia tidak menyumbang kepada objektif pembelajaran. Okey, contoh animasi kartun. Kartun duk melompat di atas video kita tu. Kita rasa dia tu menarik tapi sebenarnya dia mengganggu pembelajaran pelajar. Ataupun bunyi latar belakang yang mengganggu. Kita rasa muzik tu menarik tapi sebenarnya mengganggu dan tak menyumbang pun kepada objektif pembelajaran. Ataupun gambar latar belakang yang besar, yang terlalu bright warna dia. Dia mungkin juga boleh mengganggu student untuk capture maklumat penting di atas video tadi.
Jadi yang ni kita kena elakkan, jangan masukkan. Okay, next. Modaliti sepadan atau matching modality, di mana kita memasukkan kedua-dua unsur auditory channel dan visual channel untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Kita dalam satu scene video tu kita guna kedua-dua serentak, auditory channel dan visual channel. Contoh, menunjukkan gambar rajah proses dalam masa yang sama narrator memberi penerangan. Narrator salah hijau lah. Dalam masa narrator duk bagi penerangan, kita tunjuk gambar rajah macam mana proses tu berlaku. Contoh proses pencernaan, ada narrator duk cakap, tunjuklah gambar rajah sebelah dalam perut kita ni apa jadi proses pencernaan. Okey. Lepas tu dalam masa narrator duk bercakap, ada gambar rajah, kita masukkan teks ataupun subtitle. Subtitle tu kita boleh tukar warna pula untuk keyword dia. Jadi dengan cara macam ni, maklumat disampaikan kepada pelajar dengan lebih berkesan lah. Pelajar lebih mudah nak capture maklumat-maklumat yang penting. Okey. Okey, next. Okey, macam mana kita nak meningkatkan pelibatan pelajar melalui video? Seperti tuan-tuan dan puan-puan ketahui, video ni kalau kita tengok, dia merupakan penghantaran maklumat dalam satu hala saja kan. Pelajar tengok daripada mula, tengok sampai habis. Dia tak interact apa-apa pun. Tapi sebenarnya video pada masa kini boleh ada interaction daripada pelajar, ataupun video tu macam mana kalau video tu pelajar tengok daripada mula sampai habis, macam mana kita nak ajak pelajar untuk terlibat dalam pembelajaran tu. Okey. Okey, yang pertama, durasi video pendidikan. Untuk menggalakkan pelibatan pelajar ni, durasi video pendidikan tu kena berapa minit sepatutnya. Okey, menurut kajian oleh Guo dan rakan-rakan tahun 2014, kalau tengok daripada graf ni, okey, ni ialah graf menunjukkan peratus video ditonton oleh pelajar lawan panjang video. Okey, panjang video 0 sampai 3 minit, peratus video ditonton oleh pelajar tu 100%. Kalau 3 sampai 6 minit, 100% juga. Tapi bila video tu 6 minit sampai 9 minit, dia mula menurun. Jadi 90%. Nah. Lepas tu kalau 9 minit hingga 12 minit lagi menurun jadi 50%. Dan kalau video tu 12 sampai 40 minit lagi menurun jadi 20%. Jadi panjang video yang baik ialah berapa minit? Kurang atau sama dengan 6 minit. Itu panjang video PDPC yang baik. Okey, kalau panjang daripada tu, student akan buat apa? Dia tekan butang forward, cepat bagi percepat. Dia nak pelaju kan. Jadi video yang kalau kita ambil dalam dewan kuliah memang tak sesuai. Video yang ambil dalam dewan kuliah kita kena edit kat bahagian tertentu saja. Okey. Okey, seterusnya durasi video pendidikan ni, macam mana kita nak bagi video kita tu pendek? Memanglah kita ni pensyarah yang baik, ada banyak cerita sangat kita nak cerita dekat pelajar ni dalam satu masa. Nak terangkan satu-satu topik tu macam-macam kita nak cerita. Jadi untuk membolehkan video pendidikan ni kita jadi padat, kita kena isi kandungan dia padat dan tepat lah. Jangan duk merapu, jangan duk beletak dalam video kita tu. Isi kandungan kena padat dan tepat. Okey, seterusnya untuk memenuhi satu atau dua objektif saja dalam satu video tu. Tak boleh banyak-banyak objektif. Contoh topik satu, learning outcome dia ada 1, 2, 3. Jadi learning outcome satu video. Learning outcome 2, satu video. Learning outcome 3, satu video. Macam tu kita pecahkan kepada beberapa video untuk topik atau subtopik tu. Untuk memenuhi satu atau dua objektif. Kalau learning outcome satu ni objektif dia pendek, bolehlah gabung dengan learning outcome 2. Kalau panjang tak boleh gabung, sumbat dalam satu video. Nanti objektif tak tercapai. Okay, next. Guna cara tradisional. Cara tradisional ni macam mana? Menurut kajian Richard Mayer tahun 2008,
penggunaan cara tradisional di dalam video pendidikan akan memberikan kesan yang lebih besar terhadap pembelajaran pelajar daripada kita menggunakan ayat atau suara formal, contohnya membaca teks atas skrin. Okey, video yang menunjukkan cara tradisional adalah lebih berkesan daripada kita tunjuk teks lepas tu ada suara orang bercakap mengikut teks. Itu tak berkesan. Contoh video Cikgu Romi. Tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok tak video Cikgu Romi? Kalau anak-anak saya memang syorkan lah tengok video Cikgu Romi untuk belajar matematik. Sini saya tunjuk lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari dekat YouTube banyak. Kalau tengok video Cikgu Romi ni, dia guna cara tradisional di mana dia bubuh gambar dia, video dia tengah duk mengajar. Ni video ni selalu dia ambil dalam kelas, guna green screen. Masa kelas duk berjalan tu dia shoot video. Dan dia guna yang ni kita ialah perisian OneNote. OneNote ni kita boleh tulis di atas tu. Ni dia guna komputer Microsoft Surface. Di mana dia boleh tulis di atas skrin komputer tu. Dan di sini dia tunjukkanlah jalan kira. Ni dia guna cara tradisional. Cara macam ni dan dia ajak matematik pula. Dia tunjuk jalan kira masa dalam video tu. Jadi pelajar dapat maklumat yang lebih lah dengan cara macam ni. Dan bila kita menggunakan cara tradisional juga, akan menggalakkan pelajar untuk membina perasaan hubungan sosial dengan narrator ataupun guru tu. Jadi adalah baik kita menggunakan cara tradisional tu. Ada gambar kita sebelah, video kita sebelah duk mengajar, lepas tu kita tunjukkan skrin atau teks atau apa yang gambar rajah yang kita nak tunjuk tu lah. Okay, next. Bercakap cepat dan penuh semangat. Tak boleh duk buat lemah gemalai gitu masa bercakap dalam video. Tumpuan pelajar bergantung kepada kadar percakapan suara narator. Semakin laju suara narator, semakin tinggi tumpuan pelajar. Ni juga kajian yang dibuat oleh Guo dan rakan-rakan dia tahun 2014. Jadi macam mana kita nak bercakap dengan cepat, laju, smooth, tak tersekat-sekat. Jadi kita kena sediakan skrip lah sebelum kita buat video tu. Jadi bila kita sediakan skrip tak ada okey dan sebagainya dalam video tu. Yang keempat, menunjukkan muka narator. Jadi penerangan adalah lebih baik dengan menunjukkan muka narator. Macam kita guna Loom dengan PowerPoint, tu baiklah. Ataupun kalau memerlukan penerangan yang detail macam matematik, kita tunjuk jalan kira. Kemudian sertakan gambar rajah bagi penerangan tentang perkara yang tidak nyata atau tidak pernah dilalui oleh pelajar. Kalau benda tu tak pernah dilalui oleh pelajar, seeloknya kita tunjukkan gambar rajah lah. Contoh macam mana penerangan untuk bayar income tax. Pelajar tak pernah alami benda tu. Jadi kita tunjuk gambar rajah atau tunjuk letak video kat tepi tu sambil suara kita bercakap. Okay, next. Menggalakkan pembelajaran aktif melalui video. Macam saya kata tadi, video ni pelajar hanya tengok daripada mula sampai akhir saja tanpa interaksi apa-apa. Jadi video pada masa kini kita kita boleh masukkan ciri-ciri interaktiviti dan sebagainya untuk menggalakkan pembelajaran aktif melalui video ni. Okey. Macam mana cara dia? Yang pertama, masukkan soalan di akhir video. Okey, menurut kajian oleh Lawson dan rakan-rakan, pelajar yang menonton video tanpa diberi soalan di akhir video tidak dapat menjawab soalan kuis dengan baik berbanding dengan pelajar yang telah menjawab soalan yang diberikan di dalam video. Okey, jadi kita kena masukkan soalan di akhir video. Cara nak masukkan soalan tu, kita boleh berikan handout soalan. Contoh kita tengok ramai-ramai video dalam kelas tutorial, lepas habis video tu edarkan handout soalan untuk pelajar jawab, ataupun boleh masukkan QR code di akhir video. Pelajar boleh scan guna telefon mereka, lepas tu dia akan bawa ke Google Form untuk jawab soalan. Okey, lepas tu boleh kita beri soalan berkaitan video tu dalam Google Classroom. Ni antara contoh-contoh macam mana kita nak masukkan soalan dalam video. Okay, next, masukkan elemen interaktif.
Okey, video dengan ciri interaktif ni semakin menjadi trend pada masa kini. Cara dia kita boleh masukkan butang untuk pelajar pilih tajuk. Nah, ataupun pelajar boleh klik gambar dan berlaku animasi atau pergerakan objek. Ni pun telah dibuat kajian oleh Zhang dan rakan-rakannya tahun 2006. Video yang dimasukkan unsur-unsur interaktiviti akan memberikan kesan yang lebih baik kepada pelajar. Okay, ni contoh video yang ada unsur-unsur interaktiviti. Dia suruh pelajar klik ke neuron ni kan untuk melihat apa yang terjadi. Jadi pelajar sukalah nak klik-klik benda ni dekat video. Dia suruh saya klik lagi, saya klik lagi. Okay, dia suruh saya play around. So, kita buat lah. Okay. Okay, ni contoh video yang ada unsur interaktiviti. Okay. Kemudian integrasi soalan terus ke dalam video. Di dalam video tu kita masukkan terus soalan untuk dijawab oleh pelajar. Sebelum ni kita tak pernah tengok kan video yang boleh kita interaksi terus dengan video tersebut kan. Tapi zaman law ni cara macam ni semakin menjadi trend, di mana kita boleh masukkan soalan MCQ, betul atau salah, ya atau tidak. Boleh tengok video ni. Okay, saya percepat. Okay, video ni ayah budak tu bagi duit dekat dia $40. Kemudian dia jumpa dengan kawan-kawan duduk kat tepi jalan, kawan-kawan offer nak beli sama ada lollipop, beli mainan ataupun beli drone. Di dalam video ni kita boleh pilih, pelajar boleh pilih nak beli apa. Contoh saya beli lollipop. Dia akan bawa kepada video lollipop lah pula. Okay, macam tu. Contoh guna button dalam video. Ni button yang kita masukkan tu maksudnya kita masukkan unsur-unsur interaktiviti lah, di mana pelajar boleh pilih apa yang dia nak. Ataupun pernah tengok tak video 360 darjah tu? Video macam tu pun selalu kita tengok dalam Facebook kan. Video macam tu pun dimasukkan unsur interaktiviti lah, di mana kita boleh gerakkan mouse keliling, kata video tu tunjuk bilik kita, pemandangan, kita boleh gerak kiri, kanan, atas, bawah untuk tengok pemandangan tempat tu. Itu pun contoh video interaktiviti. Okay. Yang keempat, kita jadikan video sebagai sebahagian daripada assignment. Jadi untuk menggalakkan penlibatan pelajar dalam video ni, kita boleh bagi assignment dengan merujuk kepada video, akan membuatkan pelajar lebih menghargai video tersebut lah.
dan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap konsep yang susah difahami. Contoh macam ni lah, kita bagi assignment kata kamu kena tengok video ni sampai habis untuk dapatkan jawapan kepada assignment kamu. Macam tu. Jadi bila kita buat macam tu, pelajar akan lebih menghargai video tu lah. Diorang pun akan tengok video tu dari mula sampai habis. Itu contoh macam mana kita nak meningkatkan interaksi pelajar terhadap video yang kita buat. Tak ada lah pelajar tu tengok mula sampai habis, lepas tu tak buat apa, tinggal macam tu saja kan. Okay, so ringkasan saya dah cerita tadi langkah-langkah penghasilan video, kemudian penggunaan visual channel dan auditory channel dengan berkesan untuk meningkatkan lagi proses maklumat dan disimpan dalam long term memory dan meningkatkan pelibatan pelajar melalui video dan bagaimana pembelajaran aktif melalui video.